Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan kelas kita, iaitu kelas pendidikan jasmani bagi tahun 4. Baiklah murid-murid, hari ini kita terus ke tajuk unit 1. Ya, kalau kamu buka buku teks kamu, itu ada dalam muka surat 1. Okey, dalam muka surat 1, baik, yang bertajuk unit 1 gerak gimnas. Okey, tajuk gerak gimnas. Itu gimnastik untuk semua. Baiklah. Sebelum kita meneruskan kelas kita, ada baiknya kita mengenali dulu apa tujuan kita untuk belajar tajuk ini. Untuk pengetahuan semua murid, standard pembelajaran, apa tujuan kita, apa yang kita perlu capai dalam tajuk ini. Okey, itu dalam unit 1 gerak gimnas dalam tajuk riang bergerak. Okey, cikgu harap bila di akhir kelas nanti, cikgu harap kamu dapat, yang pertama sekali, dapat melakukan imbangan dinamik total work secara individu dan pergerakan lipan secara berkumpulan. Dan yang kedua, kamu dapat menerangkan cara mengekalkan imbangan dalam imbangan dinamik total work secara individu dan pergerakan lipan secara berkumpulan. Dan yang ketiga, kamu dapat melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran dengan yakin. Baiklah murid-murid, kita terus kepada muka surat 1, iaitu unit 1, tajuknya gerak gimnas. Okey, kalau kamu buka muka surat 1 tu, ada satu gambar yang menunjukkan satu iklan gimnastik untuk semua, pencarian bakat muda. Okey, kita baca sama-sama. Sofia, Melin dan Shanti berkunjung ke sebuah pusat membeli belah. Di situ mereka tertarik untuk bertanyakan tentang program khas pencarian bakat muda sukan gimnastik. Setelah mendapat penerangan, mereka berasa sangat teruja untuk menyertai program tersebut. Okey, ada 3 sekawan ni, dia berjalan-jalan ke pusat membeli belah, tiba-tiba mereka melihat satu iklan pencarian bakat muda, dan setelah mereka mendapat penerangan daripada penganjur, mereka ni rasa berminat untuk menyertai program yang dianjurkan tersebut. Okey, kita baca dialog dekat bawah tu. Okey, ada pegawai dia tanya, kenapa? Mengapakah kamu hendak menyertai program ini? Okey, kawan kita pun jawab, program ini dapat membantu saya mencapai cita-cita untuk menjadi gimnas negara. Nanti saya dapat mengharumkan nama negara. Baiklah murid-murid semua, kita teruskan kepada tajuk kita, iaitu tajuk riang bergerak. Tajuk riang bergerak. Okey, kita baca sama-sama. Kelab Gimnastik Muda Sekolah Kebangsaan Simpang 3 sedang bermain permainan total work secara individu dan pergerakan lipan secara berkumpulan. Kedua-dua aktiviti ini memerlukan keseimbangan tubuh badan untuk bergerak lancar. Okey, jadi dalam tajuk ni kita akan belajar dua pergerakan. Yang pertama kita panggil dia pergerakan permainan toe talk walk, dan yang kedua pergerakan lipan. Macam mana toe talk walk dan macam mana pergerakan lipan, nanti cikgu akan tunjuk dalam slide-slide yang lain, gambar rajah dia dan video-videonya sekali. Okey?
Okey, baiklah murid-murid, kita terus kepada permainan to talk walk. Okey, dalam gambar rajah ni, dalam gambar ni ada dipaparkan bagaimana permainan to talk walk tu dimainkan. Okey, kita tengok satu persatu gambar. Okey, baik. Cara nak buat to talk walk ada penerangan dia dekat bawah tu, kita perhatikan. Okey, yang pertama sekali, setiap pemain, setiap murid, yang pertama sekali dia kena berdiri tegak mula-mula. Lepas tu yang kedua kena bongkokkan badan. Okey, yang ketiga tunduk dan pegang ibu jari kaki dengan kedua-dua belah tangan. Okey. Yang sekali bergerak, iaitu bergerak dalam keadaan memegang kedua-dua ibu jari kaki. Okey, kita tengok. Bila kita dah buat, kita tengok siapa yang boleh bergerak dengan baik, siapa yang bergerak berjalan dia jatuh. Okey, ada sebab kenapa murid ni dia boleh buat berjalan dengan elok, dan ada murid yang akan buat dia akan jatuh. Ada sebab-sebabnya. Nanti cikgu beritahu kenapa murid ni jatuh dan kenapa murid ni tak jatuh. Okey? Baik, kalau kita perhatikan, bila kita buat pergerakan tadi, ada ketikanya kita jatuh dan ada ketikanya kita boleh berjalan dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi kita jatuh ataupun kita boleh berjalan dengan baik. Okey, kita rujuk kepada informasi yang diberikan di sini, iaitu faktor yang mempengaruhi imbangan tubuh, faktor yang mempengaruhi imbangan tubuh badan, itu yang sama ada kita jatuh ataupun tidak jatuh, ialah sebab luas tapak sokongan. Pertama sekali disebabkan luas tapak sokongan. Yang kedua, bilangan tapak sokongan. Dan yang ketiga, disebabkan kedudukan pusat graviti. Kalau kita buat permainan to talk walk tadi tu, kalau bukaan kaki kita tu sempit, itu bermakna luas tapak sokongan kita tu sempit, yang boleh menyebabkan imbangan tubuh kita nak imbang tubuh, buat imbangan tubuh badan kita tu gagal, menyebabkan kita jatuh. Okey, kalau kita luaskan sikit tapak sokongan itu, luaskan kaki kita sikit, kita boleh imbangkan tubuh kita untuk mengelakkan kita jatuh. Jadi di sini kamu kena faham bahawa faktor yang mempengaruhi imbangan tubuh badan ialah pertama sekali tadi luas tapak sokongan, yang kedua bilangan tapak sokongan, dan kedudukan pusat graviti. Okey? Seterusnya murid-murid, kita perhatikan pergerakan lipan. Macam mana kita nak buat pergerakan lipan tanpa terjatuh. Okey, kita tengok ya. Kamu boleh mengekalkan keseimbangan tubuh badan dengan cara meluaskan tapak sokongan dan mengekalkan kedudukan pusat graviti. Okey, yang ni pergerakan ni kalau nak elakkan daripada kita tumbang, kita jatuh, kena jaga luas tapak sokongan itu. Tapak tangan kita tu kan, yang mencecah tanah tu, kita bukakan sikit, kita lebarkan sikit. Dan yang paling belakang tu, kaki dia pun kena buat bukaan yang besar sikit. Ini adalah untuk meluaskan tapak sokongan. Dan jaga-jaga kekalkan kedudukan pusat graviti. Kalau dua benda ni kita tak jaga, kita akan jatuh. Dan seterusnya ada satu persoalan. Apakah yang berlaku
Jika luas permukaan tapak sokongan dikecilkan, apa yang berlaku? Kalau kita buka luas tapak kaki kita tadi ataupun tangan kita tadi, apa berlaku? Apa yang akan berlaku? Dan kalau kita kecilkan, kita sempitkan bukaan tangan kita tadi ataupun kaki kita tadi, apa yang akan berlaku? Okey, yang tu kamu boleh fikir sendiri kan. Tadi dah cikgu dah ada beritahu sikit. Okey, baik, semua dah ada jawapan dia kan. Okey, bagus. Oh, satu lagi peringatan, bila kita nak buat aktiviti ni, pastikan kawasan kita tu selamat daripada objek-objek tajam, kerana ia melibatkan tapak tangan kita dan kaki kita. Kalau ada objek tajam ataupun sebagainya, itu boleh mencederakan kita. Baiklah murid-murid, akhir sekali tugasan. Okey, untuk minggu ni kita ada 3 tugasan. Itu yang pertama, jawab soalan. Okey, soalan pertama, apakah faktor yang mempengaruhi imbangan badan? Tadi cikgu dah terangkan dalam video tadi, apakah faktor yang mempengaruhi imbangan badan. Dan yang kedua, apakah yang berlaku sekiranya luas tapak sokongan dikecilkan? Tadi cikgu dah terangkan dalam video. Dan akhir sekali, yang ketiga, lukis gambar cara melakukan pergerakan lipan. Okey, kalau dalam buku tadi kita tengok ada tiga kumpulan yang buat pergerakan lipan. Okey, cikgu nak kamu lukis satu kumpulan saja, tak perlu 3 lah. Yang pentingnya kamu faham macam mana nak buat pergerakan lipan. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, akhir sekali cikgu mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana sudi menonton video yang saya bekalkan ini dari awal hingga akhir. Jadi, untuk memudahkan kamu untuk mengikuti kelas-kelas kita, cikgu harap kamu subscribe channel cikgu, itu channel Cikgu Muhammad Hafizan, untuk memudahkan kamu untuk mengikuti kelas-kelas kita yang akan datang. Jadi dengan ini cikgu sudahi kelas kita, cikgu tamatkan kelas kita untuk hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.